بسم الله الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Apa khabar adik-adik? Ustaz harapkan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan gembira. Hari ini kita akan belajar mengenai bahagian syirik yang kedua pula. Yang kedua adalah syirik khafi. Apakah yang dinamakan syirik khafi? Syirik khafi boleh kita katakan sebagai syirik yang tidak jelas, samar-samar. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah tidak meletakkan Allah itu sebagai sesuatu yang mutlak di dalam niatnya ketika beribadah ataupun melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Syirik khafi ini juga dikenali sebagai syirik yang kecil. Sebagaimana yang adik nampak dalam gambar di sebelah, anak murid itu menolong ustazahnya. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mendapat pujian dengan harapan kalau dia menolong ustazah, ustazah akan memuji-mujinya. Sama ada di hadapan guru ataupun di hadapan kawan-kawannya. Ini juga merupakan syirik khafi. Kerana apa? Kerana tadi dia menolong ustazah bukan niat ikhlas hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya yakin adik-adik suka menolong cikgu-cikgu ataupun ibu bapa tanpa mengharap balasan dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang ikhlas. Susah sebenarnya adik nak mencapai ikhlas kerana yang pertama kita perlu ada iman di dalam hati. Apakah contoh perbuatan syirik khafi? Paling mudah, riak. Apakah itu riak? Riak itu adalah melakukan sesuatu ibadat bukan semata-mata kerana Allah, tetapi kerana manusia. Pada zaman Rasulullah dulu, ada ramai orang yang melakukan perkara-perkara sebegini kerana mahu pujian dan sebagainya. Bukan zaman Rasulullah saja, zaman sekarang pun sama juga. Tapi Ustaz, adakah orang yang melakukan perkara baik dan kemudian mengepostnya di Facebook dikirakan sebagai syirik khafi? Terpulang kepada niatnya. Sebab itu sukar untuk kita pastikan syirik khafi. Sebab itu tadi pada awalnya kita nyatakan syirik khafi adalah syirik yang samar-samar, tak jelas, hanya boleh dinilai oleh orang yang buat. Kalau niatnya lain, bukan kerana Allah, pasti akan terbongkar juga satu hari nanti. Jadi, apakah kesan syirik khafi ini? Yang pertama, menghapuskan pahala. Penat je dapat, pahala tak dapat apa-apa. Kenapa penat je dapat? Sebab tadi dia beribadat ataupun melakukan perkara yang baik, niatnya bukan kerana Allah, tapi kerana orang lain untuk mendapatkan pujian. So, rugi adik-adik kalau kita buat macam ni. Jadi, jangan melakukan perkara sebegini. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Memang kita tak nampak dosa tu macam mana. Memang kita tak bau pun dosa tu apa. Dosa dan pahala
adalah perkara ghaib yang Allah Ta'ala uji pada manusia, pada kita semua, supaya kita beriman. Bila kita beriman, kita perlu percaya semua ini. Ini semua ujian. Memang tak nampak sekarang, tetapi kita pasti dan yakin semua dosa dan pahala akan terpampang jelas di akhirat kelak. Sudah sedia maklum, kalau banyak amalan kita, maka kita akan ke syurga. Kalau sebaliknya, tak lain dan tak bukan, ke nerakalah tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, hidup tidak akan tenang. Mengapa tak tenang? Kerana hati telah hitam. Mengharap sesuatu hanya disebabkan pujian. Orang yang sebegini suka melakukan kebaikan tapi mengharapkan pujian. Bila tak dapat pujian, maka dia akan mula mengungkit segala kerja-kerja kebajikannya. Ini antara ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam amalannya. Jadi, apakah cara untuk kita menjauhi syirik khafi ini? Antaranya, kita boleh melatih diri kita supaya berlaku ikhlas. Apakah maksud ikhlas? Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Itulah ikhlas. Susah kan? Tapi sebab itulah dinamakan melatih diri. Kalau kita buat, lama-lama kita akan biasa. Bak kata pepatah, alah bisa tegar biasa. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Kalau boleh adik-adik, kalau buat baik, janganlah beritahu orang. Janganlah sebar-sebarkan. Diam-diam sudah. Contohnya, kalau adik rajin menolong ibu bapa di rumah, tak perlu nak canang satu dunia. Oh, aku dah buat itu. Aku kat rumah buat ni. Aku kat situ buat ni. Tak perlu. Yang perlu adalah ikhlaskan hati kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan balas segala amalan kebajikan kita. Kat dunia pun dah dapat. InsyaAllah. Tak perlu nak ungkit-ungkit. Diam saja. Buatlah amalan kebaikan. Sebab apa? Yang nilai nanti Allah, bukan manusia. Manusia ni tak ada apa-apa. Ustaz tak ada apa-apa. Awak pun tak ada apa-apa. Jadinya tak perlu kita nak mengharapkan manusia. Berharaplah hanya kepada Allah SWT. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Ini pun kategori riak tadi. Membangga-bangga diri, kononnya bersangka diri kita hebat. Contohnya, kita mendapat A dalam peperiksaan ataupun kita mendapat TP 6 ataupun 5 dalam subjek-subjek tertentu. Kemudian kita berlagak dengan kawan kita. Adakah ini perbuatan yang elok? Tak elok. Ataupun kita dapat hadiah basikal baru contohnya, dan kita berlagak dengan kawan-kawan kita. Ini semua perbuatan tak elok. Yang beri hadiah tadi ibu bapa kita ataupun orang lain atau atuk kita sebagainya. Jadi pakailah basikal itu dengan sebaik-baik mungkin. Tak perlu nak berlagak dengan orang, kerana kita tak tahu hati orang ni macam mana. Bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati manusia lain-lain. Maksudnya apa? Rambut ni hitam, sama je color hitam. Tapi dalam hati tu kita tak tahu kawan kita tu baik tak dengan kita, jealous ke tak. Jadinya kita sentiasalah berbuat baik dengan semua orang, supaya orang pun akan berbuat baik dengan kita. Jadi begitulah adik-adik pelajaran syirik pada kali ini. Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan dapat memberi manfaat kepada diri adik-adik dan juga Ustaz. Berjumpa lagi. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.